Dr. Nazri. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua, gitu ya. Teman-teman semester 7 juga alhamdulillah sudah banyak yang hadir dan kali ini akan dipandu oleh salah satu mahasiswa lagi, yaitu ada Mas Zaidan di sini yang akan bertugas sebagai moderator yang akan mendampingi Dr. Nasri di pertemuan kali ini. Saya persilakan Mas Zaidan untuk memandu proses perkuliahan hari ini. Baik, terima kasih Bu Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Materi, Bapak Dr. Muhammad Nazri bin Abdul Rahman. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah. Ada Ibu Kaprodi kita juga, Ibu Wiwit, ada dosen kita Ibu Rati juga, dan teman-teman kita sudah ada cukup banyak ya antusiasmenya, ada 80 mahasiswa. Baik, dan untuk materi kali ini, kalau di pertemuan sebelumnya tentang learning teori, di pertemuan kali ini tentang developmental aspek dan learning process. Jadi nanti akan dibahas nih sama kita semua tentang aspek perkembangan dan proses belajar, seperti itu. Sebelum kita mulai, saya izin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk dapat diposisikan senyaman mungkin ya tempat duduknya agar nantinya materi yang disampaikan dapat diserap dengan baik, seperti itu ya. Saya juga mengharapkan teman-teman untuk dapat tap on cam selama proses perkuliahan berlangsung ya. Kalau sudah, baik langsung memasuki materi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nazri bin Abdul Rahman, saya persilakan untuk menyampaikan materinya sampai dengan pukul 14.00. Silakan Bapak. Terima kasih Zaidan. Okay, Zaidan mahasiswa ya atau mahasiswanya? Okey, bagus. Ya, mahasiswa Pak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Dr. Wiwit, Dr. Ratih. Dr. Ghazali mungkin ada dalam ini atau bagaimana? Okey, tak apa. Terima kasih kerana sekali lagi kita bersama dan maaf atas kelewatan yang agak sedikit, cuma ada masalah gangguan tadi bila masuk tu, sekejap dia masuk kemudian dia tak dapat line-nya begitu tak begitu stabil. Okey, untuk hari ini kita akan pergi kepada developmental aspect, developmental aspect and learning process. Jadi izinkan saya Ibu Wiwit untuk berkongsi slide-nya. Okey, saya kongsikan. Saya rasa boleh ya saya kongsi slide atau bagaimana? Bisa coba dulu, Dokter. Okey, boleh. Ya. Okey, dah boleh. Dah boleh. Okey, saya kongsikan. Nampak semua. Okey, saya cuba. Nampak. Okey, sekejap saya full screen kan. Okey. Ini tajuk kita pada hari ini, cuma pada kali ini setelah mengenali, setelah mengenali sebagai sekejap agak sensitif. Okey. Hari ini adalah learning outcome dan saya sebenarnya telah mampu membaca semua penulisan-penulisan yang lepas, daripada feedback yang lepas, dan menarik sebahagian besarnya, tahniah. Dan saya juga dah mula kenal beberapa, jadi mungkin masing-masing ingin tahu siapa yang bertuah ya, empat pemenang yang dikatakan siapa yang akan memenangi pemenang bagi penulisan 2 aktiviti dalam kuliah yang lepas. Okey, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada developmental aspect, dan yang kedua adalah bagaimana proses pembelajaran itu, learning process itu berlaku. Okey, kita cuba memahami ini adalah antara dua outcome, walaupun saya percaya dan akui bahawa di peringkat sana secara tak langsung telah pun dipelajari perkara-perkara ini
Ya, Ibu Wiwit, Ibu Ratih rasanya telah pun didedahkan kepada mahasiswa berkaitan dengan apakah developmental aspect dan juga learning process. Jadi dalam aktiviti kali ini, saya akan terangkan secara sepintas lalu dan kemudiannya akan mula mengupas menerusi beberapa aktiviti. Jadi di sini saya umumkan empat pemenang yang berjaya dalam kuliah yang lepas. Kita ada 2 aktiviti. Okey, Ibu Wiwit boleh cuba lagi mungkin? Okey, tahu bergurau saja. Okey. Ini belum beruntung saya. Okey, yang pertama Lita Salma, yang kedua Arif, yang ketiga Suliani dan yang keempat Fatu. Fatu apa ya di sini? Fatur Rahman, ya. Rahman. Okey, Fatur Rahman. Okey, secara keseluruhan dia mudah saja bila kita lihat bagaimana dalam proses saya mengenali ini, saya cuba melihat apa yang kita faham. Bila kita berada dalam belajar, apakah yang lebih kita faham dan bagaimana kita memahami yang segmen kedua itu, bagaimana kita mengenali diri kita. Okey, itu yang ditulis oleh Ibu Suliani. Saya tak pasti adakah keempat-empatnya ada bersama kita petang ini, pemenang ini, ataupun nanti kita cari yang lain kalau tiada hadirnya. Kalau tak hadir, kita cari yang baru, pemenang yang baru. Okey, tak apa. Okey, jadi insyaAllah nanti saya akan kirimkan hadiahnya kepada Ibu Wiwit. Ibu Wiwit terpaksa bahagikan. Jangan takut, saya bagi lebih. Hadiahnya ada lebih. Okey, untuk Ibu Wiwit dan Ibu Ratih ada. Okey, adanya dalam bungkusan tersebut. Okey, nanti saya dapatkan alamat dan saya uruskan insyaAllah kalau tidak Isnin, Selasa. Okey, saya akan uruskan untuk penghantaran. Nanti saya dapatkan alamat penuh bagaimana untuk menghantar kepada 4 mahasiswa kita yang bersama-sama. Ibu Suliani ini mahasiswa juga ya? Iya, mahasiswa, dokter. Okey. Okey, jadi kita lihat bagaimana mereka menulis dari segi aktiviti ini. Dia mudah saja kita nak tengok apa yang saya ingin lihat daripada penulisan tersebut adalah dia mengenali dirinya. Yang aktiviti pertama, cara dia belajar. Jadi bagaimana dia mengenali dirinya dan apakah yang boleh dia dapat. Dan yang kedua adalah dia memahami sesuatu bidang yang dipelajari. Jadi itu secara keseluruhan. Tahniah ya, saya harap semua ada dalam ini dan insyaAllah untuk sesi yang berikutnya akan ada lagi aktiviti. Kita akan ada aktiviti sebagai penggalak supaya sentiasa bersama saya pada petang ini kerana jam 2 ini satu cabaran selepas makan. Selepas makan ni dia cabaran besar untuk kita berada dalam talian. Okey, kalau di Dewan Kuliah secara fizikal kita boleh beraksi dengan pelbagai aktiviti. Okey, tetapi dalam talian ini kita kena memikirkan bagaimana. Okey, tahniah kepada pemenang dan seterusnya sekejap ya dia. Okey. Okey, kita masuk kepada topik hari ini iaitu the nature of development dan ini telah pun dijelaskan oleh saya rasa semua telah pun diperjelaskan tentang apakah proses yang berlaku dalam pembangunan ataupun dalam perkembangan seseorang itu dan kita tahu bahawa perkembangan itu akan meliputi 3 aspek utama. Okey, biologi, kognitif dan social emosi. Okey, biological, kognitif and social emosi. Okey, dan apa yang kita dapati bahawa mungkin sebahagian daripada kita banyak akan merasakan bahawa kebanyakan daripada kita hanya akan mula menyedari jika ianya berkaitan dengan biological, iaitu bila kita semakin membesar. Bila badan kita semakin membesar, berkembang, tinggi, rendah. Jadi dari situ kita dah mula memahaminya. Tetapi dia ada aspek-aspek lain terutamanya dari segi social emosi, dari segi konektif. Dan ini telah pun dijelaskan dalam kuliah yang lepas melalui teori-teori bagaimana pembelajaran itu akan mengubah ketika 3 kondisi ini berlaku. Okey, dan sekarang kita akan buat satu aktiviti yang bersama iaitu selfie diri. Okey, selfie ini iaitu kita akan cuba mengenali diri kita. Okey, daripada awal usia kita yang kecil, senyumnya manis dan sekarang ini pun mungkin kita tidak tahu sampai bila kita akan boleh mampu tersenyum pada usia dia berapa yang terakhirnya. Jadi di situ kita cuba kali ini cuba selfie diri dengan typekan
Sekejap saya masuk kepada sini supaya saya letak di chat lebih mudah ya. Boleh direct terus ke sini. Okey, terus masuk ke Mentimeter. Okey, bagi mereka yang boleh. Terus masuk ke Mentimeter atau masukkan kod untuk pengundian 3153 5764 dan tolong pilih ataupun kenal pasti, okey, kenal pasti salah satu faktor yang betul-betul mempengaruhi personality diri kita. Ini sebagai permulaan dan kita nak tengok apakah gambar ni ada dua wajah yang berbeza. Saya cuba cari wajah orang Indonesia. Saya rasa saya dapat yang betul lah. Saya harap itu betul wajahnya. Okey, walaupun saya cuba cari dalam Google, ini yang terbaik yang saya rasa menarik kerana kedua-duanya tersenyum. Okey, kita jumpa di kejap saya masuk kepada Okey, masukkan ke sini, kita masuk kepada Menti dan mula menaip. Kalau dapat masukkan kod atau klik saja yang saya bagi tadi link tersebut. Nampak ke? Atau tak nampak? Dr. Wiwit nampak ke? Dr. Wiwit? Nampak dokter. Ini sedang mau mencoba isi. Okey, boleh. Okey, di sana saya ada minta 3 main factor. Apakah faktor yang mempengaruhi personality, perkembangan personality kita? Atau di sana personality itu perwatakan ya? Okey, perwatakan atau karakter. Iya, karakter. Okey, perkembangan karakter kita. Jadi antara apakah faktor-faktornya? 3 yang utama. Kita cuba lihat kerana ianya agak berbeza mengikut katakan apa ya? Setiap orangnya mempunyai pengalaman yang berbeza. Okey. Jadi kita cuba tengok, okey, lingkungan 3153 saya rasa itu salah letak ya. Itu number code-nya. Saya rasa itu okey, masukkan tiga ayat atau tiga perkataan yang mempengaruhi karakter. Okey, lingkungan itu makin membesar, saya rasa kebiasaan, pengalaman, experiences, relations, pola asuhan, ya. Budaya, biologis, pengalaman dan kebiasaan. Okey, mungkin nanti kita cuba lihat maksud kebiasaan ya. Mungkin bagi saya kebiasaan itu mungkin agak berbeza sedikit di Malaysia dengan Indonesia. Okey, tak apa. Kebiasaan itu habits itu dokter. Oh, habit. Okey, Yes. kalau di sini bermaksud habit itu bermaksud apa ya? Habit ini perangai atau yes, dia perangai. Okey, kebiasaan habit iaitu dia punya alah, di sini panggil habit juga. Iya. Lebih mudah gitu ya. Lebih mudah gitu habit. Oh, di sana dipanggil kebiasaan. Kebiasaan. Yes, pengalaman semakin besar. Okey, dari segi itu pengalaman semakin besar. Ya, top 3. Ini 3 yang utama. Yes. Okay. Kita baca dari besarnya ini ya, dokter. Ya, besarnya kita baca yang besar. Yang besar itu bermaksud semakin besar itu bermaksud semakin ramai yang letakkan perkataan tersebut. Yang memilih perkataan yang sama. Dan semakin kecil ataupun semakin kurang perkataan tersebut, kecilnya perkataan tersebut bermaksud mungkin 1 atau 2 sahaja yang menulis perkataan yang sama.
Okey, jadi dia capture kepada perkataan. Jadi ejaannya juga perlu sama ya. Iya, Kalau ejaannya berbeza dia akan keluar beda di ya. Iya. yes. Relasi apa ya Ibu Ratih, Ibu Wiwit? Relation, dokter. Oh, relationship. Ya, Okey. relationship. Okey. Ya betul, perhubungan. Kalau di sini dikenali Oh, sebagai perhubungan. perhubungan. Iya, sama dengan hubungan sih. Di sini juga hubungan Oh itu ya, sama dengan relasi. oh relasi. Iya, hubungan. Iya, betul. Okey, pola asuhan. Okey, yang nampaknya lingkungan itu paling kuat dan pengalaman ya. Pengalaman, lingkungan, pola asuhan, kebiasaan. Empatnya kita masih menunggu kerana ada 56. Sekurang-kurangnya kalau kita dapat untuk 50%. Okey, paling tidak kalau dapat 50% dalam 62, 63 gitu kita boleh mewakili jumlahnya. Iya. Sebab agak berbeza ya kalau kita lihat di kawasan tertentu dia akan perwatakan atau perkembangan perwatakan ini ada kalanya dipengaruhi oleh idola-idola tertentu. Okey, idolanya. Okey, maksudnya mungkin guru, kalau kawasan yang agak terpencil itu guru itu menjadi satu idola bagi pelajar atau remaja di situ. Okey, begitu juga di kawasan bandar tertentu kadang-kala dia menjadikan idola utama itu adalah pelakon-pelakon, selebriti-selebriti. Jadi Ya, itu yang akan mempengaruhi personality dia. Okey, sebab ada yang begitu. Jadi itu yang kita cuba lihat. Saya rasa lingkungan itu mungkin termasuk sekali iaitu persekitaran ya. Lingkungan iya, adalah betul. persekitaran, betul ya? Iya, betul, dokter. Pesekitaran ya, sekitar kita, iya, Ya, lingkungan. lingkungannya. Okey. Okey, kita cuba sekarang 64. Okey, mungkin sikit lagi sebab kita ada 119 orang. Okey, 119 kurang lebih dalam 60, 64, 65 lah. Kita sekejap lagi kita akan berhenti untuk yang ni. Yang lain masih boleh terus mengundi. Okey, ini adalah untuk saya dapatkan kata orang sebagai satu pola undian. Yang pertama kita lihat di situ, saya rasa dari segi genetik keturunan tadi ada juga yang menulis keturunan. Okey, maksudnya yang paling utama di sini 4 yang utama iaitu kebiasaan, habit, pola asuhan, lingkungan, pengalaman. Tetapi yang paling besar dan hampir besar dia punya itu adalah lingkungan, pengalaman, kebiasaan. Kemudian barulah kepada pola asuhan, genetik dan keluarga. Jadi kita akan lihat hari ini, kita akan lihat faktor-faktor ini yang dikatakan mempengaruhi perwatakan. Okey, dan saya akui dapatan yang pertama, persekitaran itu sangat besar. Hari ini terus terang saya cakap lingkungan itu adalah suatu pengaruh yang sangat besar kepada personality seseorang. Okey, dan sebab itu jugalah antara faktor yang menyebabkan ibu bapa memilih lokasi-lokasi tertentu untuk belajar, untuk menghantar anaknya ke sekolah. Kadang dia sanggup tak nak hantar ke sekolah tertentu kerana lingkungannya itu. Dalam persekitarannya itu akan mempengaruhi bagaimana anak ini dididik dan diasuh pola pembesaran tersebut. Dan ada kalanya juga ibu bapa, setengah ibu bapa sanggup untuk pindah daripada satu komuniti kepada komuniti yang lain bila merasakan bahawa komuniti tersebut tidak begitu sihat untuk perkembangan anaknya. Jadi hari ini kita akan lihat, okey, kita stop yang itu, kita masuk yang ini. Boleh ya nampak saya tukar slide jadi lebih mudah. Okey, saya tukar-tukar begitu saja. Okey, jadi kita lihat bahawa persoalan ramai yang menyatakan dari segi lingkungan. Okey, yang pertama tadi lingkungan, kemudian yang kedua dari segi pengalaman. Okey, kemudian dia pergi kepada habit, kebiasaan. Lagi satu apa ya? Saya dah lupa.
Tadi ada pola asuh, dokter. Lingkungan, asuhan, Iya, dan asuhan. pengalaman. Okey, pola asuhan. Okey, jadi kita akan lihat di sini dia dalam 3 bentuk ini jika kita lihat. Okey, jika kita lihat dalam proses perkembangan ini, dia ada 3 aspek yang utama. Kalau kita lihat 3 yang diberi tadi itu, ia akan berada di bawah mana sebenarnya? Boleh mahasiswa dalam ni? Oh, Ibu Rati di office ya, Ibu? Betul, di kampus kebetulan, Dokter. Okey. Tak apa. Sebab bila pakai mask je saya tahu mesti di office. Saya juga begitu. Ramai. Okey, kita lihat kepada 3 pola tersebut. Yang pertama, ramai yang menulis dari segi keturunan. Keturunan itu lebih kepada biological process. Tetapi ianya tidak begitu kuat mempengaruhi kerana bila dia masuk kepada fasa pembesaran ataupun fasa di mana ia mula bersosial, faktor persekitaran akan mula mempengaruhi perwatakan seseorang. Okey, kemudian kalau kita lihat dari segi konektif. Konektif juga berbeza kenapa dia akan pergi kepada pengalaman pembelajaran. Jika dia berada dari segi tahap pengalaman pembelajaran, secara automatik dari segi pembangunan, dari segi developmental aspect itu akan berbeza. Kerana kita dapati bahawa ada setengah itu akan mula berubah. Tetapi di sinilah yang dikatakan developmental aspect ini sangat penting untuk kita tekankan dari segi konektif. Kenapa dikatakan? Kerana antara kalau kita lihat nanti dalam proses perkembangan, aspek-aspek perkembangan ini, konektif itu adalah satu domain yang perlu kita memberi penekanan. Kenapa? Kerana ia sekarang ini sangat-sangat perlu kerana remaja kita hari ini atau anak-anak kita hari ini agak mudah terpengaruh dengan persekitaran, iaitu social emosi. Okey, sangat-sangat terpengaruh. Okey, kalau kita lihat dalam aspek perkembangan sehingga dia berada pada usia, kalau dahulu, saya bagi tahu kalau dahulu sebelum adanya kita panggil 5.0 society, masyarakat 5.0 iaitu digital society, kita dapati bahawa anak-anak ini mungkin akan mula terpengaruh dengan persekitaran dan rakan pada usianya pada usianya 10 ke 12 tahun. Namun hari ini kerana dalam perkembangan digital, ianya telah mula boleh mempengaruhi anak-anak kita pada usia dini, iaitu pada usia 8 tahun, 9 tahun dia sudah boleh terpengaruh. Jadi itu sebabnya connective proses ini perlu ditekankan. Sebab persekitaran tadi. Sebab apa persekitaran? Saya bagi contoh yang mudah dari segi ini adalah siapa tak biasa tengok Squid Game? Adakah di Indonesia juga popular dengan Squid Game? Iya, itu jadi tren. Jadi tren dan ikutan. Bayangkan saya tidak pernah membenarkan anak saya yang di rumah untuk menonton movie Squid Game. Tak menonton, tak dibenarkan langsung untuk menonton, kalau iklan itu pun tidak dibenarkan. Tetapi dia boleh pulang ke rumah untuk bercerita tentang Squid Game. Sedangkan dia baru berusia 6 tahun di Tadika. Tadika di sana panggil apa ya? Preschool. Iya, TK. Ya, TK sana. Bayangkan dia boleh balik dan bercerita satu persatu setiap segmen. Bila saya tanya dari mana tahu tak tengok TV, you tengok YouTube tanpa kebenaran, kamu ada tengok main game tanpa kebenaran, kita itu last kali kita dapati bahawa rakannya bercerita dan dia boleh imagine. Dia boleh imagine setiap satu cerita yang diceritakan itu, dia punya imagination itu sangat tinggi. Dan ini yang dikatakan konektif, proses konektif itu sangat, saya sekat. Tetapi bila kawan di sekolah bercerita tentang Squid Game, dia boleh imagine dan balik bercerita seperti kita merasakan dia tengok cerita tersebut, dia menonton movie tersebut. Dan ini yang dikatakan bahawa hari ini yang tadi pengalaman dan lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi.
Okey, dan saya rasa kita boleh percaya Ibu Ratih, kita orang psikologi ini bila lihat yang itu memang kita akui. Betul lah Ibu Ratih, memang kita akan akui, tapi itu yang berlaku sebenarnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada, ini adalah saya tak pergi secara ringkas, ini adalah peringkat-peringkat yang saya nyatakan tadi. Tetapi peringkat yang paling kita takuti dalam Society 5.0 iaitu Digital Society adalah ianya telah mula berlaku pada usia lebih awal. Kalau dulu pada usia 10, adolescent, masa itulah kawan akan pengaruhi, dia dah mula agak jarak sedikit dengan ibu dan bapa. Okey, dia akan bercerita dengan rakan sebaya. Kalau kita belajar teori-teori perkembangan pun, kita akan dapati bahawa pada peringkat tersebut dia bukan dengan ni, dia banyak dalam, kalau tengok dalam teori meso, Bronfenner, dia menyatakan bahawa lingkungan keluarga itu lebih kuat. Tetapi hari ini ianya sudah mula berbeza. Okey? Lingkungan keluarga itu masih ada, tetapi pengaruh lingkungan luar itu, persekitaran itu lebih kuat. Ini yang berlaku, dan kalau dulu saya lebih yakin bila anak saya 10-12 tahun, saya akan pastikan bahawa dia masih, sebelum 12 tahun saya akan cuba rapat. Kerana saya nak aspek perkembangannya ikut dan dia rasa kita selesa dengan dia untuk dia bercerita. Tetapi hari ini ibu bapa, guru-guru perlu sedar lingkungan itu telah mula seawal 6-7 tahun. Dia dah berbeza sedikit, mungkin kajian boleh dilakukan. Tapi daripada hari ini bila kita tengok, sebab apa? Kerana digital. Dia dah boleh tengok slide, dia tengok. Jadi aspek perkembangan itu juga berbeza. Dan dari segi matured juga atau puberty juga sudah mula lebih awal. Anak-anak hari ini puberty mereka iaitu kematangan mereka lebih awal. Sebahagian besar. Sebab apa? Kerana pengaruh-pengaruh persekitaran dan pemakanan. Okey, dan ini yang tadi dinyatakan. Tadi kita pergi, ramai yang menyatakan dari segi pengalaman. Konektif itu masuk di bawah learning. Tetapi apa yang ingin saya nyatakan di sini adalah dalam faktor yang mempengaruhi personality seseorang, kita paling penting sekali adalah dari segi nature. Nature tadi iaitu pola asuhan. Bagaimana kita mengasuhnya dan ada faktor-faktor yang di luar kawalan kita yang berlaku, dan ini yang perlu kita, dan kita tak dapat elak dari segi apa yang kita belajar, pengalaman yang kita ada dan bagaimana kita adapt. Adaptation iaitu between individual and environment, dan inilah yang hari ini perlu kita lebih terbuka. Dan kerana adaptation ini jugalah kita dapati bahawa terdapat negara-negara tertentu negara tersebut sangat kontrol sangat kawal. Okey, kawal dari segi internet. Okey, negara-negara tertentu dia sangat mengawal dari segi pola internet. Termasuklah misalnya kalau di China. Kalau di China tiada lagi iklan lelaki K-pop, iaitu lelaki yang terlalu cantik. Yang saya rasa Ibu Ratih, Ibu Wiwit kulitnya pun tidak secantik yang lelaki K-pop ini. Okey, kulit mereka itu sangat-sangat, because ini betul lah Ibu Ratih, sebab anak saya yang berusia 6 tahun bertanya bila ada satu billboard besar, iklan yang sangat besar memaparkan satu gambar lelaki, tetapi anak saya bertanya, dia kata itu lelaki atau perempuan? Kerana dari segi dressingnya lelaki, tetapi muka, rambutnya itu adalah terlalu itu. Dia kata itu lelaki atau perempuan. Sebab apa? Kerana inilah yang berlaku. Iaitu dalam persekitaran di mana negara tertentu kontrol. China dia haramkan iklan yang menggunakan bukan lelaki yang lelaki lah. Maksudnya lelaki cantik tak boleh masuk dekat iklan billboard. Okey, dia hanyalah lelaki yang biasa, yang normal saja. Okey, kalau yang terlalu itu tak boleh. Sebab apa? Dia kawal kerana dia tidak mahu berlakunya adaptation di mana individu dan environment persekitaran itu berlaku dan menyebabkan berlakunya perkembangan satu personality yang lain. Saya minta maaf lah, saya tak tahu kadang kala
kerana adaptation ini jugalah yang menyebabkan, okey, kalau sudah rambutnya itu curly, tidak perlu lagi lah di straightkan kerana nak jadi K-pop. Ya, mahasiswa tolong ya, cantik dah rambut kamu dan tak perlulah untuk K-pop kan, straightkan dia kerana rambut itu curly. Tahu kan curly, rambutnya yang kerinting itu perlu dikasih straight kerana nak berwajah K-pop. Tak perlu saya rasa, tetapi itu antara yang mempengaruhi personality kerana ingin berada. Tapi saya, bagi diri saya personally, saya sangat kagum dari segi karakter development yang dibangunkan oleh pendidikan di Indonesia. Okey, masih lagi ya, Zaidan masih lagi berbaju batik di mana ada, walaupun datang ke Malaysia masih lagi ampuh dengan baju batik dengan perwatakan tersebut. Okey, jadi itu adalah antara satu yang dikatakan bagaimana personality Indonesia itu di bawah pendidikan. Okey, di bawah pendidikan tapi saya tak tahulah kalau selepas keluar daripada sekolah itu dia sudah jadi K-pop. Pakaiannya sudah bertukar K-pop, saya tak pasti. Okey, saya tak pasti. Adakah kerana uniform, tetapi ini yang dikatakan yang kita perlu tangani. Okey, dari segi ini saya hanya pergi sepintas lalu kerana kita akan lebih kepada perbincangan. Yang pertama dari segi physical development. Saya rasa rata-rata dalam education hari ini memang menekankan dari segi fizikal. Okey, dan perkembangan fizikal itu sangat penting, terutamanya kita semua mengetahui bahawa pola perkembangan badan kita, fizikal kita, penampilan kita sangat berbeza. Okey, dan dia berkembang daripada usia kecil sehinggalah kita kepada remaja, dari remaja sehinggalah kepada usia kata orang yang orang berpengalaman atau bila menjadi tua. Tetapi perlu diingat jika adanya personality tersebut, saya tak pasti ya kalau di Indonesia Ibu Dewi, Ibu Wiwit, Ibu Ratih, okey, kalau sudah ada dalam perwatakan itu seorang guru, walaupun naik taksi atau taksi naik Grab itu, orang boleh tahu itu adalah guru, wataknya seorang guru. Karakter seorang guru itu sudah terbina dalam dirinya. Misalnya macam saya, walaupun saya cuba untuk berseluar jeans, ber-t-shirt yang mungkin kata orang kononnya nak t-shirt berbeza daripada orang lain atau berbaju batik, berbaju bunga-bunga yang menunjukkan dari hari ini, tetapi bila saya naik Grab ataupun taksi, pasti pemandunya akan terus memanggil, cikgu nak pergi ke mana? Sebab pengalaman sebagai seorang guru selama 10 tahun, 12 tahun itu sudah, macam mana cakap, perwatakannya itu sudah ada di situ. Okey, saya tak tahu pengalaman Dr. Wiwit dengan Ibu Ratih. Saya rasa mereka dapat lihat itu adalah personality seorang dosen ataupun seorang guru. Memang sudah tertanam dalam diri walaupun cuba untuk berpakaian K-pop ke apa, tetapi janganlah pakai kerana akan memalukan diri. Kerana apa? Orang tahu itu cikgu. Jadi begitu juga dengan mahasiswa, dari segi physical development ini adalah bagaimana kita, kesihatan tubuh badan kita, personality kita. Kalau di Malaysia untuk menjadi guru, salah satu ujian utamanya adalah ujian kecerdasan, fitness. Fizikal ini ada satu ujian, dia perlu berlari 100 meter dalam berapa minit, dia perlu pumping berapa minit, kalau tak lepas itu dia tidak boleh terus kepada peringkat kedua saringan untuk masuk menjadi seorang guru. Okey, tetapi selepas menjadi guru seperti saya lah, kembali besar badan dan segalanya tak boleh buat. Okey, itu impact dia kita pergi. Okey, dari segi implication, implication kepada physical development, education perkembangan ini, yang pertama kita dapati bahawa healthy result show a good academic result. Ini adalah kita dapati. Kemudian sekolah-sekolah akan ada, misalnya di Malaysia, di Indonesia saya tak pasti. Di Malaysia dia ada Hari Sukan Negara. That means satu hari itu seluruh sekolah-sekolah di Malaysia perlu meraihkan, perlu menjalankan kegiatan sukan serentak seluruh Malaysia. Maksudnya diberi masa 1 jam. 1 jam itulah mereka akan melaksanakan aktiviti sukan.
seluruh Malaysia serentak dipanggil Hari Sukan Negara. Jadi itu antara impactnya kerana betapa pentingnya physical development. Dan hari ini dengan SOP yang ada, saya rasa dari segi hygiene itu sangat penting. Hygiene, basuh tangan, cuci, dan kita memang jaga untuk kesihatan. Dan satu input baru pula dalam dari segi physical development ini juga, kita juga sentiasa memberitahu bahawa jika tidak sihat tak perlu datang ke kelas. Automatik. Jarakkan, tak perlu datang. Sebab kita cuba untuk letakkan bahawa kesihatan itu diutamakan dan tak perlulah untuk datang ke sekolah hanya kerana nak cukupkan kehadiran sedangkan ianya membahayakan pelajar lain. Okey, cognitive development sebenarnya kita telah bincang dalam teori-teori yang lepas, kuliah yang lepas, di mana perkembangan pembesaran itu mengikut tahap-tahap perkembangan usia kita. Bermula daripada sensory sehinggalah kepada operational, formal operational, iaitu operasi formal, iaitu di mana kita sudah mula boleh berfikir. Itu sebabnya saya tak pasti di Indonesia, di Malaysia sekarang ini kita agak tengah kecoh, tengah viral, tentang seorang guru yang merupakan aktivis juga. Dia mempersoalkan tentang kurikulum di sekolah rendah yang terlalu terbeban dan beg sekolah pelajar. Beg sekolah untuk pelajar sekolah rendah terlalu berat, melebihi 20 kilo. Iaitu lebih berat daripada beg guni beras yang 10 kilo. Lebih kurang 12 kilo, 15 kilo. Memang beg anak saya pun perlu ditarik. Kalau tak ditarik memang berat untuk digalas. Dengan badan yang kecil, darjah sana tahun 1, saya tak pasti di sana panggil berapa ya, tahun 1, umur 7 tahun, tahap 1. Iya, SD, sekolah dasar, SD Sekolah kelas dasar. 1, iya. Tetapi sukatan pelajarannya terlalu tinggi. Kurikulumnya itu terlalu tinggi. Jadi seorang guru yang merupakan aktivis ini bersuara dan dia setengah viral sekarang kerana diambil tindakan kerana mempertikaikan kurikulum yang telah pun kurikulum yang telah pun dijalankan. Jadi guru ini tengah diambil dalam proses tindakan dan tetapi banyak lagi yang lain bersuara, netizen bersuara mempertahankan. Tetapi guru-guru lain tidak bersuara, tidak berani kerana takut diambil tindakan. Jadi hanya seorang guru ini sahaja dan sekarang dalam proses legal everything untuk diambil tindakan kerana dia mempersoalkan kurikulum. Tetapi itu yang dikatakan, yang dipersoalkan itu betul kerana pada peringkat 7 sehingga 12 tahun itu baru konkret operasi konkret, baru nak memperkukuhkan. Kita belum pergi kepada satu peringkat yang terlalu tinggi, formal, operational, yang dia boleh memproses. Kita hanya nak bagi kepada operasi-operasi logik sahaja. Pembelajaran kepada anak-anak yang sekolah dasar ini. Tapi saya tidak pasti di Indonesia adakah kurikulumnya itu tinggi. Yang levelnya sangat tinggi kita lihat. Tetapi itu yang berlaku kerana kita perlu faham dari segi cognitive development. Ia perlu sejajar dengan usia anak-anak tersebut. Kalau kita lihat, dan guru ini mempersoalkan dari segi kurikulum di Malaysia yang dikatakan terlalu tinggi kerana di tahap umur 8 tahun mereka sudah pun mempelajari operasi bahagi darab yang lebih tinggi, bukan lagi pada peringkat sifir 2, 3 atau 4, tetapi ia sudah meliputi sifir 7, 8, 12. Jadi dia sudah melangkaui tahapnya. Jadi itu yang dipersoalkan oleh guru ini dan meminta supaya kurikulum itu dilihat dari segi perkembangan kognitifnya. Kemudian ini adalah implikasinya. Bila kita lihat kepada implikasinya sangat penting. Yang pertama adalah kita boleh, bila kita ada cognitive development ini, kita boleh klasifikasikan, proper classification of children. Di sini bermaksud kita boleh mengklasifikasikan pelajar itu mengikut tahap kecerdasannya dan kita akan bantu dia. Kerana perkembangan kognitif ini berbeza. Contohnya, di awal peringkat perkembangan kanak-kanak ini, kita tidak boleh samakan
dari segi aspek konektifnya. Jika ia lahir pada bulan 1, perkembangan konektifnya itu berbeza yang anak itu lahir pada bulan 12. Walaupun tahun yang sama. Dapat faham maksud saya? Jika anak kecil, tapi pada peringkat saya ini, peringkat Zaidan atau Ibu Ratih atau yang lain-lain itu tidak berbeza. Kita sudah sama sebab dari segi konektif, iaitu dari segi perkembangan teori, brain teori, dia sudah kematu. Kematu ini sudah tidak boleh berkembang lagi kepalanya. Boleh faham maksudnya? Otak itu sudah sampai pada tahap itu hanya boleh dipertajamkan. Brain itu sudah kekal. Dia hanya boleh tambah inputnya sahaja. Tetapi dia tidak lagi develop. Tetapi di peringkat anak-anak kecil ini, brain itu masih lagi develop. Masih lagi berkembang. Okey, boleh faham maksud saya? Jadi itu sebabnya tak boleh bezakan, kena bezakan anak yang lahir pada bulan 1 dengan bulan 12. Tidak boleh dipaksa walaupun berada dalam kelas yang sama. Sebab dari segi perkembangan otaknya itu masih lagi, ada setengah dia mungkin belum berkembang sepenuhnya. Brain theory lah kita akan lihat. Kemudian dari segi treatment mental, okey, bagaimana kita nak sebagai ibu bapa nak tahu anak ini kita nak latihnya bagaimana, apakah proses-proses pengayaan yang perlu dilakukan. Okey, kemudian bagaimana kita nak develop creative thinking. Dan ini penting sebab apa? Kerana sebagai seorang guru, bila kita melihat perkembangan anak-anak ini dari segi konektifnya, kita perlu melihat semula. Okey, kita perlu melihat semula di mana kecenderungan dan di mana kebolehan. Misalnya, saya ambil anak saya lah yang berumur 6 tahun. Okey, dia lahir bulan 12, baru nak cukup 6 tahun. Dia akan cakap, I'm 6 years old, I'm near to 6 years old, almost 7. Saya cakap, belum lagi 7, nak tunggu 7 paling lambat. Tahap penguasaannya itu agak perlahan untuk yang subjek-subjek tertentu. Tetapi kalau numerical, iaitu numbers, dia boleh dengan cepat. Itu bezanya. Kalau membaca dia agak perlahan, tetapi kalau numbers, sifir, dia boleh menghafal sifir sekarang ni sudah masuk sifir 7. Dia boleh dengan cepat untuk sifir. Dia boleh numerical, tetapi untuk literacy tak dapat. Nak membaca dia sangat lambat. Boleh membaca tapi agak perlahan. Tapi kalau mathematics, numerical, dia cepat. Jadi sebagai guru ataupun ibu bapa, kita kena faham. Okey, dari segi cognitive development, ini yang perlu kita tekankan. Okey, daripada social development. Sorry bagi gambar orang besar dah kan. Okey, social development ni lebih kepada social and emosi. Okey, di mana kita dah mula untuk mengenali, kita dah mula untuk bersosial. Kemudian daripada masa yang sama juga pada peringkat inilah kita dah mula untuk memahami erti kawan, friendship, relationship, berbagai-bagai. Dan masa inilah yang akan kata orang dia dah mula berkembang. Kalau dulu tak merajuk, sekarang walaupun anak-anak kecil itu dah mula pandai cakap, walaupun 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dah mula malu-malu cakap tentang cinta, everything. Sebab apa? Inilah generasi 5.0 society. Digital society, sebab banyak sangat pengaruh dalam maya. Cerita-cerita cinta. Kalau Indonesia tu banyak betul cerita cintanya. Itu yang saya ikut. I'm so sorry. Memang saya memang banyak menonton cerita-cerita sinetron sana tu. Memang banyak. Okey, sebab apa? Kerana kita disogok ataupun dimomok dengan cerita-cerita tersebut untuk melupakan yang lain. Dan inilah populasi kita. Okey, yang remaja misalnya. Tetapi kalau Malaysia ikut fokus, kita akan menghadapi satu trend di mana dah by 2025 sebahagian besar, lebih kurang 60% rakyat Malaysia terdiri daripada warga emas. Ini yang kita fokus kerana kadar kelahiran itu agak mengecil dalam beberapa tahun kebelakangan. Jadi dia punya pola itu akan datang satu tahun itu terlampau ramai golongan orang tua akan berlaku. Jadi fokus itu berlaku, bila berlaku yang itu kita kena tengok juga dari segi social emotional. Okey, social emotional di mana ada kalanya
perbezaan antara bila sampai satu, saya tak pasti di Indonesia, saya minta maaf. Kalau di Malaysia ada kalanya sudah mula, bila mereka berada pada 21 tahun, mereka sudah mula untuk memohon kebebasan. Okey, maksudnya sudah nak bebas lah. Tak mau lagi tertahan itu ini. Jadi sudah ada kata orang apa-apa pun ibu bapa tak boleh kontrol itu di mereka kebenaran. Dari ini adalah perkembangan bagaimana sosial emosi itu akan berlaku. Dan ini implikasinya yang didapati yang pertama dari segi balance. Okey, balance personality dan kita ada beberapa kes yang terbaru. Pelajar yang tahun 1 yang baru masuk, sudah ada beberapa kes di mana dia tidak dapat balance dari segi emosionalnya bila dia masuk daripada masa pandemik ke universiti dan emosinya agak terganggu. Perkembangan emosionalnya terganggu. Tetapi bila kita lihat dia punya result, okey, keputusan dia adalah top scorer. Okey, dia masuk universiti dengan 4 flat, diploma, everything. Tetapi dia tidak boleh untuk adapt emosionalnya. Okey, emosionalnya itu, emosinya itu terganggu di mana bila dia terpisah dengan family. Dia tidak boleh hidup sendiri, dia rasa tertekan bila tiada kawan-kawan yang bagi. Dan dari segi sosial itu adalah kawan-kawan dan ada kalanya sebagai ibu dan bapa untuk memperkembangkan social development anak-anak, elakkanlah perkataan-perkataan jangan. Okey, maksudnya don't itu kurangkan sedikit. Okey, kerana generasi hari ini banyak mereka ingin explore dan pada masa yang sama juga untuk social development dan sampai masanya untuk perkembangan sosial ini juga jika dapat daripada pihak berkuasa, pendidikan atau institusi pendidikan mula menerapkan unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya, kita semakin hilang, okay, culture, social culture itu semakin hilang. Tetapi saya tak pasti di Indonesia bagaimana. Okay, kalau di Malaysia kita semakin tipis dari segi budaya. Misalnya budaya berbahasa. Kalau dulu di Malaysia, kita ada kata panggilan. Panggilan untuk macam mana atuk, nenek, kita memang sangat menjaga dan bahasa-bahasa yang kita pertuturkan atau kita ajar anak-anak kita bercakap pun ada dia punya laras-laras bahasa yang betul semasa mereka bersosial. Tetapi hari ini dalam proses tersebut ianya semakin hilang. Okay, ianya semakin hilang. Jadi dah sampai masanya untuk kita membangunkan semula dari segi culture sosial ini, iaitu perkembangan budaya dalam masyarakat sosial ini. Okey, bagaimana kita bersopan santun dengan ibu bapa, bagaimana kita menegur dengan ibu bapa orang yang lebih tua, bagaimana kita menundukkan sedikit kepala bila kita berjalan atau menyapa. Kemudian jika kita saya rasa kalau dalam adab kita, kita tidak sewenang-wenangnya akan berjalan di hadapan orang tua yang tengah bercakap. Kita perlu berjalan mengikut jalan yang lebih jauh. Jangan lalu di tengah-tengah. Itu antara social development yang kita ajar. Betul kan? Tapi hari ini saya rasa dia tak kisah. Tengah bercakap begini pun dia boleh datang je ke depan. Okey, dia kata tak nampak, dia berlalu je di belakang tu dah letak skrin, tak nampak pun dia cakap begitu. So ini yang berlaku. Ini yang berlaku dan sosial budaya itu telah mula hilang. Dan dan aspek yang ketiga adalah keseluruhannya benda-benda ini saling berkait rapat. Aspek perkembangan ini bertindan. Okey, antara fizikal bertindan dengan emosional. Kalau fizikal tak cukup, emosi terganggu. Kalau emosi terganggu, kalau sosialnya tidak cukup, misalnya zaman sekarang, kalau tak jumpa orang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tak jumpa, jiwanya dah tak tentram, dia dah tak boleh nak bersosial, otak tak boleh berfikir, kesihatannya terganggu dan segala-galanya, betul? Dan perkembangan ini saling berkait rapat. Boleh
Okey, sekarang kita akan pergi. Ini akan pilih dua yang terbaik untuk kuliah kali ini. Okey, kita menggunakan Stormbots. Cuma saya nak tengok dari segi aspek cognitive, physical, social and emotional. Tetapi yang ini kena fikir sebab kita nak masuk kepada learning process. Okey, jadi ini adalah aktiviti untuk berfikir. Kita pergi kepada Stormbot. Biasa guna ke? Ada yang biasa guna tak Stormbot? Sorry Bapak Nazri ni dia akan pergi merata-rata je. Dia akan guna yang ini je. Okey, kita klikkan di sini. Oh, ada banyak saya tak dapat baca sebab bila full screen saya tak nampak. Okey, Assalamualaikum. Ingin bertanya soalan. Yang kedua, banyak anak kecil zaman sekarang sudah pegang gadget. Bagaimana memanfaatkan gadget untuk perkembangan yang baik, efektif dan untuk early childhood. Okey, untuk makluman gadget untuk anak-anak kecil dari segi screen time, jika boleh tidak melebihi 1 jam, maksimum 2 jam. Kerana dia akan memberi efek kepada tingkah lakunya, behavior. Jika berlebihan, dia akan beri efek kepada behavior dia atau tingkah laku dia, tindak tanduk dia. Manfaat yang baik adalah less than 2 hours atau paling baik 1 jam sahaja. Tetapi hari ini ibu bapa termasuk saya, anak saya sedang tengok gadget. Sebab hari ini maknya dengan kakaknya hadir kuliah dan dia tinggal dengan saya. So dengan saya nak suruh duduk diam, dia tengok gadget. Kalau tidak nanti dia akan sentiasa datang dekat saya untuk tengok apa yang berlaku. Okey, kita masuk kepada Stormbot. Sekejap mana Stormbot. Okey, Stormbot kita dah masuk semua tapi tak tahu nak buat apa. Okey, klik di bawah itu. Caranya adalah okey, a peacock in the land of penguin, iaitu penguin spesies burung. Peacock iaitu peacock apa? Burung merak. Burung merak peacock. Betul kan burung merak? Okey. Peacock adalah spesies burung juga. Kedua-duanya spesies burung, tetapi apa yang berlaku adalah burung merak ini hidupnya di dalam dunia penguin. Okey, sekarang nak fikir, okey cara saya ajar dululah. Ni semua tak tahu nak buat apa, berjalan merata-rata dah tengok. Okey, caranya tekan button hijau add. Tekan button hijau add ini, nampak kan? Di bawah ni ada satu button hijau, ditulis add. Ada? Okey, dia akan jadi sticky note. Okey, yang kita boleh pilih sama ada kita nak buat sebagai teks, whiteboard kita terus share terus. Image jika kita nak masukkan gambar, kemudian kita lekatkan teks. Misalnya kita nak katalah ambil gambar apa? Katalah saya nak cari peacock. Okey, saya letaklah satu peacock yang bergaya sedikit. Okey, boleh masuk video, boleh masuk yang lain. Selepas tu typekan untuk connective process. Bayangkan kamu adalah peacock yang terpaksa hidup di persekitaran penguin. Boleh dapat dia punya soalan dia. Ini kena fikir betul-betul. Ceritakan bagaimana kamu nak hidup dalam dunia penguin. Dari segi kognitif, dari segi biological kena fikir. Saya tak mau cerita apa yang biological. Macam mana kamu nak apa kata orang nak jadi kacukan ke, nak kahwin dengan penguin ke untuk dapatkan keturunan apa. So kena fikir benda tu. Boleh faham maksud saya? Okey, kemudian social emotional. Macam mana kamu nak hidup dengan penguin? Kamu satu je Peacock ini seekor saja tetapi hidup dalam sekumpulan penguin. Okey, dari segi konektif, adakah kamu nak berbangga sebagai peacock ni berbangga Sorry internet saya slow, tak keluar-keluar gambar peacock. Maksud dia adalah peacock adalah
spesies burung yang sangat bangga dengan dia punya kecantikan. Boleh faham? Sekarang dia perlu hidup dalam dunia penguin. Penguin ni macam kita tengok cerita penguin tu. Ya, cerita apa penguin tu yang menyanyi kaki apa semua tu? Apa ya tuh? Duh. Iya, yang kartun itu ya. Iya. Dia nggak bernyanyi tapi dia ini ya. Dia beraksi Apa? saja kan dia punya tu. Jadi Bukan sekarang Pororo. bukan Pororo itu mainan cerita. Ini yang besar punya cerita. Dia ada satu penguin. Saya rasa penguin kot cerita dia. Saya tak ingat. Happy Feet. Iya, that's right. Okay, Happy Feet. Happy Feet. Bayangkan bagaimana peacock yang menyatakan dia paling cantik hidup dalam satu kumpulan penguin. Jadi bagaimana kamu nak, apa yang kamu buat adalah kamu kena tulis, alah internet saya teruklah. Kamu type je di sini, dari segi konektif, kamu letak nama kamu kena letak sebab nak pilih pemenang. Okey, nama. Oh, sorry. Okey, belajar bahasa penguin. Sudah ada satu. Tapi tulis nama dulu. Dalam sini kena bagi jelas. Sekejap. Tentu Kamu letak saya. nama. Saya selalu ikut dokter. Masih usaha supaya Masih dapat usaha. hadiah. Okey. Oke. Okey, letakkan nama. Okey, selepas itu teruskan dari segi apa? Jika kamu fikir tentang konektif, apa yang kamu akan buat? Adakah kamu akan terus berbangga sebagai seekor merak yang akan menguasai semua penguin supaya penguin ikut kamu? Ataupun kamu akan berkahwin supaya dapat keturunan jadi apa? Penguin. Peacock and penguin, keturunan baru dari segi biologikalnya, atau kamu pergi sosial emosinya, kamu tukarkan diri kamu, atau kamu minta penguin ikut bahasa kamu. Kamu yang seekor tetapi kamu ubah dunia penguin mesti ikut peacocks. Jadi saya nak tengok siapakah kamu. Ini learning process. Tak terfikirkan kalau kita hidup dalam dunia tersebut, tapi dalam dunia sebenar kita hidup, kita ikut. Bila datangnya orang Indonesia ke Malaysia, semua dah jadi orang Malaysia sekarang ini. Betul tak, Ibu Wiwit? Saya ramai Indonesian yang bekerja di Malaysia. Kalau dulu masa awal-awal saya di Universiti Melaya ini, Indonesia akan pakai tudungnya yang tudung biasa yang kita tahu itu adalah tudung Indonesia. Hari ini jangan terkejut. Orang Indonesia yang bekerja di Universiti Melaya, tudungnya adalah tudung bawal yang digayakan cara orang Malaysia. Orang Malaysia. Jadi bila tengok kita tak tahu itu Indonesia ataupun Malaysia. Kalau dulu tengok kita tahu ini Indonesia. Tapi hari ini kalau tengok sudah sama. Jadi itu yang dikatakan bagaimana dia berada dalam dunia orang lain. Apa yang dia berubah. Okey, kita masih ada, mesti banyak gunakan warna yang sama. Misalnya, setiap orang perlu melengkapkan ketiga-tiga. Maksudnya dia mesti lengkapkan cognitive, biological and social emosi. Kalau Ibu Wiwit gunakan grey, bermaksud untuk biological juga grey dan cognitive juga grey. Okey, kita cuba untuk sticky note ini dalam 10 minit lagi. I have no idea. No idea. Biological process. Biological ni bermaksud keturunan, genetik. Adakah peacock akan berkahwin dengan penguin menghasilkan keturunannya di dunia tersebut? Single all the way. Ataupun dia merasakan bahawa dia tidak boleh sebagai satu kasta terbaik mengekalkan. Maksudnya tidak boleh untuk bercampur. Itu biologicalnya. Okay, single all the way. Yes, maksudnya dia masuk ego dengan dunianya. Maksudnya juga cuba fikirkan. Ini learning process.
Oke. Hmm. Oke, Rinaldo, belajar literasi penguin. Dari ini juga saya akan mengenali personality kamu. Permainan ini boleh menyebabkan saya kenal siapa. Boleh kenal siapa. Kalau kita kenal sama ada orang itu asertif ataupun okey, dia banyaklah kita boleh tengok. Sama ada dia akan berubah dengan cepat ataupun dia memang kekal dengan dunianya. Jadi peacock, adakah dia akan kekal, malahan dia akan menakluk dunia penguin? Siapa kamu? Cuba fikirkan. Ada yang menjadi penakluk ya? Kalau kita fikir balik dunia kita yang lepas, dia belajar bahasa kita, kemudian dia menjajah kita. Kita lihat yang dahulunya, betul Ibu Wiwit? Kan? Okay, learn language, penguin language. Semua nak belajar penguin language. Kenapa tak ajar peacock, tak ajar penguin untuk berbahasa peacock? Ya karena nggak ada temannya, dokter. Tak ada temannya. Kita seorang aja. Daripada nggak punya teman. Seperti apa? Cuba tengok, ada setengah yang hidup di tempatnya, dia tidak berubah, dia tetap bercakap dalam bahasa dia, dan penguin nak menyampaikan bahasa, dia kena cakap bahasa tersebut. Betul kan? Iya, ada juga. Cuba Anda itu. pergi ke Jerman atau France. Iya. Jika Anda ke France, kamu tak bercakap France, dia tidak akan bercakap dengan kamu. Iya, betul. Walaupun dalam bahasa Inggris ya, dokter. Walaupun kita cakap dalam bahasa Inggris, dia tidak akan bercakap. Mirip dengan Jepang mungkin ya, Dokter Nazri. Ya, betul. Ya. Kuat atau tidak peacock ini? Adakah peacock ini orang yang akan berubah dunianya? Ternyata peacocknya masih bingung ini mau diisi apa. Konektif itu lebih kepada kita akan ajar dia, dunia dia. Adakah kita akan ajar dia? Kalau gitu saya pindah Gaya sini kita akan ajar dia. Bahasa kita akan ajar dia. Perwatakan kita, personality kita. Maksudnya dari segi konektif itu kita tukarkan. Adakah atau kita yang bertukar? Kita yang adapt proses tersebut. Okay, kita ada berapa orang ya dalam ni yang tengah masuk, kita baru ada 13 orang. Sekarang ni kita dalam kuliah ini saya rasa ada 90 lebih ya. Ini dokter, karena tadi kan masuk di Stormboard ini dia diminta untuk sign in. Mungkin itu agak sulit gitu. Apalagi kalau pakai smartphone. Iya, HP ya. Kalau pakai laptop. Dia suruh letak. Ya, sign in dulu. Sebenarnya ya. sign in itu terus saja melalui Google. Iya, betul. Kalau pakai Google laptop saja. enak tak sekali. perlu daftar semula. Iya. Terus tekan Google atau terus saja tekan Facebook atau boleh dia automatic dikira satu numbers. Tak apa, yang ini saya akan buka sehingga hari Rabu. Oh ya, oke. Okay, link ini saya buka sehingga hari Rabu untuk mencari 3 pemenang sebab yang ini agak sukar. 3 pemenang, Yang ini agak sukar. Saya akan cari 3 pemenang siapa yang kreatif untuk bercerita bagaimana. Tengok ada orang nak kahwin dengan another penguin. Sanggup ke? Kenapa tidak dihybridkan keturunan tersebut? Sekarang ni berfikir ya, saya suruh kamu fikir. Ini adalah learning process. Okay, saya rasa nanti tak ada masa untuk bercakap. Okay, yang ini kita tinggalkan sekejap dan saya buka Ibu Wiwit, Ibu Ratih. Untuk makluman semua mahasiswa juga saya buka sehingga hari Rabu. Maksudnya macam tugasan. Dah jadi tugasan kuliah ini. Okay. Semua ya. Boleh ya. Saya tak dengar Ibu Ratih. Kita dapat PR dari Pak Nasri sampai hari Rabu.
Saya tak dengar. Okey. Ini kita dapat tugas homework. Ya, ada homework sehingga hari Rabu untuk siapkan. Boleh? Maksudnya gunakan dan cubalah sebenarnya pada masa yang sama saya cuba untuk membiasakan mahasiswa dengan beberapa aplikasi dalam talian. Ini antara aktiviti yang boleh dilakukan. Okey, Stormboard dia percuma saja. Jadi kita nak buat discussion, perbincangan boleh saja untuk kita pergi dan cuba biasakan juga untuk edit. Kita boleh edit semula ya. Kita tekan sini untuk edit semula. Cubalah daripada sticker note ini untuk masukkan gambar, untuk masukkan lakaran supaya ianya menjadi sesuatu yang berbeza dan pada masa yang sama juga fikirkan bagaimana kamu sebagai peacock ya. Semua mahasiswa ini adalah peacock iaitu burung merak yang sangat cantik, okey, yang sangat bergaya tetapi terpaksa hidup dalam dunia penguin. Yang penguin itu yang semuanya yang besar-besar, yang perutnya pun besar begitu. Okey, yang berjalannya begitu. Jadi sedangkan kamu yang begitu cantik dan hidup dalam kalangan mereka-mereka yang hitam putih sahaja, yang tidak berwarna. Jadi bagaimana dari segi konektifnya yang kamu nak buat, dari segi biological yang dapat kamu lakukan, dari segi sosial emosi untuk memastikan bahawa kamu berada di land of penguin. Okey, saya tak nak bagi banyak-banyak sebab nanti saya bagi tips dia apa yang perlu dibuat dan bagaimana kita nak belajar. Jadi boleh tulis sebanyak mana cerita yang ada, tidak terhad kepada berapa banyak patah perkataan sebab sticky note tu boleh tulis saja. Okey, jadi kita tinggalkan sebentar yang ini, kita masuk kepada learning process. Okey, kita masuk learning process. Okey, dalam learning process sebentar selalu saja dia menyebabkan satu proses di mana melibatkan emosi and intellectual. Ini yang tadi. Sekejap saya tak besarkan slide. Okey. Apa yang berlaku adalah dalam learning process ini yang kita punya aktiviti tadi itu di mana kita belajar. Dan kita juga kena ingat bahawa saya tak nak bagi tip banyaklah. Sebab Indonesia sebenarnya satu yang saya katakan Indonesia satu bangsa yang sangat kuat. Okey, sangat kuat. Berbanding Melayu berbanding Melayu Malaysia. Indonesia sangat terkenal. Pergilah ke mana-mana negara di dunia ini, anda pasti berjumpa Indonesia. Betul tak betul? Kalau pergi di tengah-tengah kota China di Beijing, akan ada Indonesia dekat sana. Pergilah ke mana-mana Iran, akan jumpa juga kedai Indonesia di situ. Okey, bagaimana learning proses itu berlaku? Kalau pergi ke Saudi Arabia, Mekah, saya rasa semua orang kenal. Siapa tak kenal Indonesia? Dan dia ada di sana tokonya. Okey, jadi learning proses itu berlaku. Jadi dalam proses aktiviti penguin in the land of peacock. Peacock in the land of penguin. Kita nak lihat bagaimana pemikiran kamu dan bagaimana proses belajar ini. Yang ingin saya lihat bagaimana pendidikan di Indonesia itu menghasilkan satu kepribadian Indonesia yang utuh di kalangan mahasiswa mana-mana. Di mana dia berada, tetap kuat. Jadi dia menjadi satu. Itu kenapa? Kerana pentingnya proses pembelajaran itu. Sekejap saya kena kecilkan. Okey, pentingnya proses pembelajaran itu yang pertama sekali adalah dari segi perubahan. Perubahan yang akan berlaku dari segi emosi, psikologi, dari segi behavior, tingkah laku, dari segi lifestyle. Dan pada masa yang sama juga akan berlakunya proses-proses lain. Okey, kita belajar benda-benda baru. Kita akan cuba untuk mengubahnya. Kita akan make new friend. Itu yang kamu buat tadi. Okey, berkawan dengan peacock, berkawan dengan penguin. Tetapi adakah kamu berkawan dengan penguin, kamu yang akan menekan penguin untuk belajar bahasa kamu atau kamu berubah untuk menjadi penguin? So, kena fikir. Inilah learning process. Bagaimana kalau dahulunya
Orang Inggeris datang ke Tanah Melayu, orang Belanda datang ke Indonesia. Adakah proses yang berlaku itu, learning process, dia minta kita bercakap bahasa dia atau dia bercakap bahasa kita? Okey, boleh dapat. Jadi kita akan lihat dari situ proses yang berlaku. Jadi konektif itu penting. Tetapi bagaimana dia nak mengubah, dan bagaimana hari ini, saya minta maaf kalau benda ini agak sensitif, bagaimana hari ini negara China cuba mula untuk keluar dalam bentuk penjajahan baharu ekonomi. Indonesia pun dah banyak pinjam daripada negara China untuk pembangunan. Malaysia juga sudah. Kita dah punya Universiti China yang khusus untuk warga China di satu tanah yang begitu besar, yang mana di sana adalah Universiti Xiamen China. China saja, orang Cina saja dari China saja yang belajar di universiti tersebut. Tapi berada di Malaysia. Bagaimana proses pembelajaran itu penting dan bagaimana dia akan mula mengubah situasi. Hari ini semua orang berebut-rebut nak belajar Mandarin. Saya tak pasti ya, betul kan? Jadi itu yang dikatakan learning process. Dalam learning process yang paling penting sekali adalah feedback, dia mesti bagi. Receiving, iaitu input yang kita terima, kita receive, kita develop balik apa yang kita ada, kemudian kita buat deciding. Ini yang berlaku. As a peacock, kamu terima feedback, kamu terima semua input, now you decide. Kamu nak jadi penguin atau nak kekal sebagai peacock, Dr. Wiwit? Adakah nak kekal sebagai peacock yang berada dalam dunia orang tetapi you mesti ikut cara saya? Because saya paling cantik, saya paling berkuasa. So you must think twice and how. Okay, dan acting. Selepas itu outputnya bagaimana kita act, bertindak. Inilah learning process. Dalam dunia peacock tadi itu, di mana kamu lihat? Duduk dalam dunia tersebut, terima feedback, tahu persekitaran, terima semua input, develop, cari idea, buat deciding, buat keputusan. Apa yang nak buat? Dan bertindak atas keputusan. So inilah proses kita berfikir. Betul? So tak apa, nanti kita tengok minggu depan, minggu lagi sekali kita akan jumpa ya, betul kan? Kita akan jumpa untuk kuliah yang ketiga dan itu bercerita tentang roles. Itu yang kata saya ambil tu, undergraduate roles, betul? Peranan, peranan mahasiswa. Jadi sekarang saya nak tengok mahasiswa itu bagaimana? Adakah hybrid penguin peacock? Tahu kan hybrid penguin peacock? Maksudnya dia adalah dua alam yang sudah pun bercampur, hilang kewarganegaraan dia. Atau bagaimana? So kita akan lihat roles tersebut. Dan kita belajar dalam beberapa, kita ada Todite. Todite menyatakan tentang the law of learning. Okey, dari segi bagaimana peraturan-peraturan untuk belajar, yang mana kita perlu adanya banyak latihan, banyak readiness, kesediaan kita, bagaimana kita nak encourage dan bagaimana kita melihat sesuatu kesan pembelajaran tersebut. Saya tak jelas banyak yang ini. Kemudian kita ada COP, iaitu pembelajaran berasaskan pengalaman, di mana kita telah pun menyatakan bahawa apa yang kita belajar, apa yang kita lakukan, apa yang kita terima itu menjadi satu pengalaman pembelajaran yang berharga. Dan ini yang berlaku. Dan sama jugalah dalam dunia peacock. Dia masuk dulu, dia belajar dulu, adakah selepas itu dia akan kembali untuk menjajah atau dia kekal dalam dunia dia. Ataupun dia berubah. Dah tak nak balik ke Indonesia, dia menjadi dia menjadi warga negara penguin. So kita tengok bagaimana, sebab kita banyak kan, betul kan Dr. Wiwit? Hantar ramai mahasiswa kita ke luar negara, lepas tu dia dah pandai, dia tak nak balik ke negara kita. Nah, itu. Itu proses belajar juga ya dokter. Karena dia tahu di sana mungkin lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih prospek gitu ya.
Jadi Ya, dia nggak mau kembali. tetapi dia perlu ingat, adakah dia hilang Iya, jati dirinya, dia hilang betul. perwatakannya, hilang personalitinya. Dan pada Heeh. masa yang sama pembelajaran ini juga berlaku, dan bagaimana kita nak tengok bagaimana adakah dia kekal walaupun dia berada dalam satu dunia yang berbeza tetapi dia kekal. Iya. Kita masih berbangga. Kata orang, duduklah di mana pun, kalau misalnya di Malaysia ini, dia ada satu keturunan Baba Nyonya. Baba Nyonya ini adalah kacukan antara Portugis Oh dengan iya, Melayu. itu Yes, ada dipanggil restorannya Baba Nyonya. ya dokter. Ya, betul. Jadi sebenarnya mereka adalah keturunan Portugis. Keturunan Portugis yang berada di Malaysia yang sudah kahwin campur, tetapi jati diri itu dikekalkan. Kata orang dia sangat kekalkan, sangat kuat, tetapi berbeza dengan satu keturunan Chetty. Dia ada satu keturunan orang kaya dari India yang dikenali sebagai Chetty, tetapi dia dah hilang, disappear. Jadi itu yang dikatakan dari segi pengalaman pembelajaran ini, bagaimana dia boleh, walaupun dia belajar, dia boleh terima, dia proses, tapi bagaimana adaptasi, asimilasi itu berlaku. Ini yang dikatakan. Dan kalau yang paling mudah yang kita banyak gunakan adalah Bloom. Bloom paling banyak kita gunakan. Sebab apa? Dalam Bloom dia menyatakan 3 domain iaitu kognitif, psikomotor dan efektif emosinya. Dan ini yang biasa kita gunakan. Apa-apa yang kita jalankan memang kita pergi kepada kognitif, lepas tu psikomotor iaitu physical yang kita lakukan, efektifnya lebih kepada feeling, lebih kepada emosi, sentuhan, value. Okey, yang ini yang biasanya domain learning yang kita akui. Okey, ini adalah secara sepintas lalu dan saya lajukan sedikit sebelum kita buka pada sesi soal jawab. Okey, tapi boleh lanjut sikit masanya, saya nak lebih kepada perbincangan. Dan principle of learning yang ini saya rasa semua telah pun didedahkan. Okey, penyertaan, kemudian bagaimana kita boleh repetition, iaitu kita repeat balik ideas yang ada, konsep yang ada untuk memahami. Relevant, bagaimana kita cuba untuk menyesuaikan material atau benda yang kita belajar itu dalam persekitaran kita, dan kita boleh transference, iaitu kita cuba untuk melihat dalam dunia sebenar bagaimana benda ini, adakah boleh atau tidak, dan yang paling penting dalam proses pembelajaran adalah feedback. Itu sebabnya hari ini kita belajar tentang learning process, perkembangannya. Dan feedback itu penting bila kamu buat, bila mahasiswa yang berada dalam talian ini, bila kamu buat sahaja Stormboard tu, Peacock tersebut, automatik dia memberi feedback kepada saya dari segi learning process. Bagaimana kamu belajar? Adakah kamu seorang yang belajar dan mengubah diri kamu kepada satu step? Daripada penulisan kamu, saya boleh nanti mungkin Dr. Wiwik, kita boleh untuk come out with an article lagi daripada feedback tersebut. Saya boleh analisis. Kita analisis dari segi dia punya kata orang bagaimana learning process itu mengubah. Adakah dia akan kekal? Kita nak tengok juga pelajar kita yang belajar macam mana pun dia tetap kekal dengan apa yang dia telah yakin dan faham. Maksudnya dia dah pegang that prinsip, dia tidak akan berubah. Ada juga yang memang terutamanya dari segi adat resam, tabu. Kan kadang kita dah belajar tu, kita dah kata ubah buat macam ini, tapi dia tetap percaya dengan dia punya adat resam. Apa kita panggil pantang larang kepercayaan. Walaupun dia dah belajar yang baru, dia tetap kekal kepada ini adalah kepercayaan kami. Tidak boleh berubah, tidak boleh ubah. Ada juga yang begitu. Jadi kita lihatlah, nanti kita lihat, tak apa, seronok je untuk kita belajar sama-sama. Dan yang terakhir, basic of learning, ini basic saja. Bila kita nak belajar, dalam proses kita nak belajar, yang paling penting adalah readiness, kesediaan kita. Adakah kita sedia? Dan itu sebabnya, boleh ya Ibu Wiwit, Ibu Ratih, suka untuk saya pesan kepada mahasiswa yang ada, kesediaan ini sangat penting kerana dia akan mengubah cara kita berfikir, cara kita bertindak, cara kita menerima pembelajaran tersebut. Itu sebabnya kalau zaman saya dulu, mungkinlah zaman saya dulu,
Kalau ibu bapa menghantar kita untuk mengaji atau belajar kepada seorang tok guru, dia akan pesan. Dia kata dia serah anak dia kepada tok guru ini, didiklah dia. Kalau perlu dipukul, pukullah. Ini yang orang dulu-dulu kalau kita lihat. Betul kan? Dia kata jangan cedera dengan patah, jangan itu saja. Tetapi boleh asuh dia, boleh didik dia. Sebab apa? Awal-awal dia sudah bagi tahu kepada kita kesediaan kita untuk belajar. Itu sebabnya bila datang ke kuliah ini, automatik kita kena sediakan diri. Saya nak belajar hari ini. Kalau tidak, tak masuk proses pembelajaran tersebut. Kita tak dapat. Yang kedua, ability to learn. Saya rasa hari ini setiap orang dah tahu. Korea rumah saya tepi jalan utama. Dia banyak. Hari ini saya rasa sekarang ini dah bagus. Kalau semasa pandemik baru ini, saya rasa setiap 5 minit atau 10 minit saya bercakap akan dengar bunyi ambulans. Semasa COVID tengah tinggi. Sebab rumah saya dikelilingi oleh 4 hospital utama, rumah sakit. Dia ada 4 hospital besar. Okey, Pusat Perubatan UM, Columbia, KPJ, dan lagi satu dia ada yang satu lagi iaitu di bawah apa yang tu Glen Gates. Empat-empatnya itu hospital besar-besar yang semuanya yang utama. Jadi bunyi akan bising lah, bunyi ambulans. Sekarang dah sunyi, okey. Ability to learn ini adalah sangat penting bagaimana kita kesanggupan kita atau kemampuan kita nak belajar. Okey, jadi di situ juga kita kena lihat. Bila kita kenal diri kita, kita secara automatik kita dapat mempersiapkan diri kita. Misalnya saya perlu untuk membaca 2 kali bagi sesuatu tajuk. Ada setengah orang, dia punya ability untuk belajar adalah bila dia dapat menjelaskan kepada rakan lain. Dia mesti juga nak bercakap kepada kawan lain, nak terangkan untuk tunjuk dia faham. Ada kan di kalangan mahasiswa kita begitu. Maksudnya, selagi dia tak boleh nak bercakap, selagi itulah topik tersebut dia tak faham. Sehinggalah dia bila dia present, dia bentang, dia buat diskusi, automatik dia akan faham. Lebih cepat dia faham bila orang tanya-tanya. Itu ability, kebolehan untuk kita belajar, dan ada kalanya kita juga untuk mempelajari beberapa skill baru, dan yang paling penting adalah learning environment. Saya kagum kalau berbincang dengan mahasiswa dari Indonesia. Apa yang menariknya adalah dari segi learning environment di sana sangat baik, iaitu keterbukaan untuk belajar. Di sana akan sentiasa bertanya soalan. Betul kan Ibu Ratih, Ibu Wiwit? Setiap kali kita berkuliah, kalau di Indonesia, pasti akan dihujani dengan pelbagai soalan. Okey, akan ada saja soalan yang akan diutarakan, akan dibincangkan. Okey, dan berbeza di Malaysia di mana kita dapati bahawa untuk penyoalan itu sangat susah. Jadi learning environment itu berbeza, dan itu sebabnya kita tengok di mana kita nak meliputinya dari segi, dan ianya juga termasuk dari segi fizikal. Learning environment dari segi fizikal, dari segi segala-gala yang ada. Okey, jadi saya rasa ini yang terakhir slide saya. Okey, yang ini adalah yang terakhir jika ada yang kedua dan terakhir. Okey, kedua dan terakhir, apa yang paling penting adalah sekejap saya tengah ubah supaya saya tak tahu kenapa dia tak jadi gini. Okeylah. Okey, saya nak nampak juga orang, cakap seorang. Okey, orang kata mengajar itu satu seni. Okey? Teaching is an art. Betul? Mengajar, kita nak mengajar itu dia ada satu seni yang tertentu yang perlu dikuasai. Tetapi bagi kamu, belajar itu apa? Kalau mengajar itu satu seni, belajar itu apa? Okey, jadi boleh pergi kepada Padlet ini yang kita dah guna yang lepas, dan
sampaikanlah cerita-ceritanya tentang learning tersebut, process of learning itu. Selepas itu kita akan Okey, kita akan berbincang semula. Okey, saya serah kepada moderator jika ada soalan. Saya pergi dulu kepada Padlet. Padlet ini adalah yang kedua. Yang ini juga macam homework juga. Okey, macam homework yang boleh diselesaikan. Sekejap saya letak dekat chat. Wah, dekat chat dah banyak soalan kan, saya dah kata. Okey, mesti ada soalan. Okey, yang ini adalah untuk learning process macam biasa dalam Padlet ini. Okey, yang sudah ada yang masuk. Di sini juga sama, iaitu tentang learning processes, iaitu lebih kepada how do I think. Maksudnya belajar itu sebenarnya apa dan bagaimana saya melatih kepala saya untuk berfikir. Ini soalannya general, just tulislah apa pun. Yang penting soalannya how do you I think. Okey, bagaimana saya belajar untuk berfikir. Apa tu maksud dia? Oh, itu attendant ya, moderator, betul? Attendant yang lepas. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan. Saya cuba ambil. Ini dah jawab. Apabila terdapat seorang anak yang berada dalam lingkungan yang buruk namun orang tuanya ingin berkembang dan memiliki karakter yang baik sedangkan lingkungan menjadi pengaruh yang besar bagi pengembangan seseorang. Okey, ini yang dikatakan tadi. Peacock dan penguin. Siapakah dia? Walaupun dia seorang, jika karakternya, jika dia punya penampilannya, personalitinya itu kuat, walaupun dia berada dalam lingkungan yang, bagaimana ya saya nak cakap, dalam lingkungan yang buruk atau satu lingkungan yang mungkin tidak begitu sesuai untuk pembelajaran, tetapi jika dia berada karakter yang kuat, dia akan kekal. Boleh ya, Elisa? Maksudnya begitu, dia tidak mungkin dia akan terpengaruh. Itu yang dikatakan apakah faktor utama bagi dirinya. Ada setengah orang personalitinya itu sangat kuat. Itu yang saya nak tengok antara peacock dan penguin. Adakah peacock ini mempunyai personaliti yang kuat ataupun dia akan terpengaruh dengan persekitaran? Kerana bagi seorang yang berada dalam karakter tertentu, dia boleh mempengaruhinya. Okay, yang ini yang dikatakan nanti kita akan bincangkan, bermaksud tidak sedangkan lingkungan menjadi pengaruh yang besar. Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar tetapi pola asuhan juga memainkan peranan yang sangat kuat. Boleh dapat? Dan yang keduanya adalah dari segi pewatakan dirinya yang dibawa. Ini antaranya yang saling, dia tidak semestinya. Jadi saya harap saya menjawab soalan Elisa, kemudian dari segi Reynaldo, saya tahu lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan, akan tetapi kita mudah menemukan sebuah gap antara masa dulu sebelum adanya smartphone dan sekarang ketika sudah smart. Anak zaman sekarang lebih suka untuk bermain smartphone daripada bermain permainan tradisionalnya. Sedangkan kita tahu permainan tradisional banyak melatih perkembangan seseorang, terutamanya perkembangan sosial emosi kerana interaksi. Lantas bagaimana dikaitkan fenomena ini? Adakah menimbulkan dampak positif atau menimbulkan dampak negatif? Sebenarnya dari segi kesesuaian, okey, permainan tradisional pun jika ianya dimainkan ataupun diadaptasikan dalam permainan digital hari ini, ianya tetap memberi impak positif. Betul? Kita ada yang permainan yang kata dancing tu. Ibu Wiwit mesti orang yang pertama akan terus menyumbang. Okey, orang yang pertama berada dalam talian sekarang yang ini, Ibu Wiwit dah mula post yang pertama. Terima kasih Ibu Wiwit sentiasa menjadi yang pertama. Lepas ini saya kena buat satu lagi. Tetap berusaha.
Ya, saya kena buat satu kategori. Saya kena buat satu kategori first. Ya, thank you. Okay. Dampak positif itu adalah penyesuaian. Maksudnya bagaimana kita menggunakan smartphone itu, permainan tradisional ya, tetapi bagaimana kita boleh menggabung jalinkannya. Satu. Yang kedua, kalau menimbulkan dampak negatif. Negatif apabila ianya digunakan berlebihan. Boleh ya, Ronaldo? Maksudnya apa-apa pun jika digunakan secara berlebihan, automatik memberi dampak ataupun memberi impak negatif. Okey, seterusnya bagaimana ketidakseimbangan pola asuhan orang tua dalam mengasuh anak-anak. Okey, ini yang dikatakan ketidakseimbangan itu berlaku. Parenting itu perlu dilihat mengikut kesesuaiannya. Jadi kalau ada ketidakseimbangan itu sebabnya dalam sebuah rumah tangga itu akan berada dua, ibu dan ayah, kerana ianya akan menyeimbang. Dan dalam lingkungan hidup sekarang ini juga, kalau dahulunya dia akan ada atuk dan nenek. Kemudian daripada lingkungan atuk dan nenek, dia akan ada lingkungan yang ketiganya iaitu komuniti, iaitu keluarga. Kalau dulu kita berada, betul lah Ibu Rati, kalau salah betulkan saya. Kalau dulu dalam zaman saya, jika saya keluar buat salah bermain di luar atau melakukan benda yang tidak baik, automatik saja komuniti itu akan terus memberitahu kepada ibu saya. Sebab dia tahu anak siapa, keturunan mana, rumahnya di mana, duduk buat apa. Sebab apa? Lingkungan itu berada. Yang itu yang dikatakan keseimbangan pola asuhan. Maksudnya ibu bapa mungkin terlepas pandang tetapi ada lapisan kedua iaitu kaum keluarga. Kalau yang itu terlepas pandang, dia ada lapisan ketiga iaitu komuniti. Hari ini apa yang berlaku adalah komuniti itu sudah semakin terhakis. Boleh ya, Norimah? Okey, jadi keseimbangan akan berlaku jika kita tidak mengendalikan hidup sebagai nukleus. Keluarga nukleus iaitu keluarga yang satu sahaja. Kita perlu untuk lihat supaya pola asuhan itu lebih seimbang. Maksudnya saya okey. Kemudian bagaimana tanggapan tadi saya dah jawab. Pola asuhan, bagaimana seharusnya peranan kakak atau saudara dalam situasi ini. Norima, ini satu lagi pola asuhan ya. Ada kalanya, tetapi perlu diingat, ada kalanya pola asuhan peranan kakak ataupun saudara yang tua ini, dia akan menjadi satu pola bully. Kita misalnya saya buat kajian, saya mendapati bahawa ada kalanya bila kita menekankan satu di mana kata apa, adik jaga kakak. Ada kalanya, kakak jaga adik. Ada kalanya kakak akan suruh adik buat macam-macam. So dia akan cenderung kepada bully. Tahu kan bully? Maksudnya apa-apa adik kena buat, kakak duduk saja. So kena lihat pola tersebut, iaitu peranan kakak, peranan adik perlu diseimbangkan. Kerana misalnya saya buat kajian tentang bully di Malaysia, fenomena bully di Malaysia, kita dapati bahawa lebih kurang 70% pembuli, 70% pembuli adalah anak sulung. Anak sulung apa? Sama, dokter. Sama Ya, okey, sulung. anak sulung. Anak sulung adalah pembuli. Sebahagian besar, 70% yang kita kaji yang mereka yang membuli itu, yang teruk-teruk itu mereka adalah anak sulung. Bila kita tanya kenapa, kerana dia kata dia boleh suruh adik dia buat apa. Jadi bila dia pergi ke sekolah, boarding school, dia akan suruh semua junior dia ikut. Dan dia adalah bos. Itu berlakunya. Dan ini yang dapatan kita lah yang agak menarik. Okey, jadi kita perlu seimbangkan. Otiviani tanya tentang apa ya? Bagaimana cara untuk menyikapi apa ya? Yang mana, dokter? Yang sekarang ini, iaitu Otaviani. Oh, Octaviani. Oh.
Sehingga Kekerasan verbal ya. iya, ya pendapat dokter kalau misalnya ada orang tua memiliki pola asuh yang buruk, Okey. iya, Ini adalah kekerasan sebab dia pergi kepada bandura modeling. Apakah hal ini dapat diubah? Sebenarnya dia begini ya. Seorang ibu atau ayah kadang-kala dia terpengaruh dengan gaya autokratik, gaya keibubapaan autokratik kerana lihatlah dia lahir tahun berapa. Ya, kalau kita lihat kajian tentang gaya keibubapaan bagi ibu bapa yang dilahirkan dalam generasi saya iaitu generasi baby boom dan juga awal ini, di mana ibu bapa kita lebih kepada autokratik iaitu akan beritahu ini tak boleh buat, ini boleh buat, dia akan marah. Tetapi bagi ibu bapa yang ibu bapa yang mana mereka adalah kelahiran dalam tahun 2000, awal 2000 itu iaitu generasi Y. Mereka ini sudah mula pergi kepada gaya kebapaan demokratik. Demokratik ini lebih kepada dia membincangkan dengan ibu dan anak. Dan itu sebabnya kalau ada ibu bapa yang masih menggunakan pola ini, penting dia punya lingkungan itu perlulah ramai yang positif supaya anak ini dapat melihat satu acuan yang sebenar dalam asuhan dan didikan. Jadi bukan nak kata ibu bapa itu asuh buruk, kekerasan, tak. Kerana pola asuhan dia itu terikut dengan gaya ibu bapa dia dulu. Macam mana? Atuk dia dulu ajar maknya cara asuh tu begitu. Mesti marah, mesti suruh begini, mesti rotan. Jadi bila dia nak mengatih anak dia itu masih ikut gaya tersebut. Jadi itu yang berlaku. Tetapi jika anak itu dapat menerima bahawa ini adalah salah satu pembelajaran kesilapan yang dia lakukan, maka insya-Allah dia tidak akan ada istilah menyatakan bahawa asuhan buruk. Tak. Sebab itu adalah gaya keibubapaan autokratik yang mana dia sangat menekan. Jadi dia itu yang berlaku, Olivia. Andi bertanya tentang generasi Y, baru saya sebut tadi, generasi Y, generasi Z, bagaimana nak memenuhinya. Dia mudah saja kalau dalam ini nak tahu bagaimana anak-anak preschool hingga high school, generasi Z, generasi Alpha, sedangkan guru yang mengajar kebanyakannya generasi X dan Y, di mana gap antara guru dan anak-anak sangat jauh sehingga guru kurang dapat memahami anak-anak didiknya. Bukan guru saja kurang ya, kadang ibu bapa juga tak memahami anaknya kerana generasi kita berbeza. Tetapi apa yang berlaku adalah hari ini gaya keibubapaan itu paling tidak sebagai guru kita terpaksa mengikut. Itu yang dikatakan tadi. Antara penguin dengan peacock, guru ini seperti peacock. Dia tidak boleh ikut sangat penguin. Pada masa yang sama dia kena paksa penguin untuk jadi peacock juga. Boleh faham maksud dia? Maksudnya di sini adalah dalam kita memahami ada gap tertentu, kita perlu menyatakan bahawa apa yang baik, apa yang buruk. Dan ibu bapa hari ini untuk mempengaruhi generasi dua ini adalah kita memahaminya, kita ikutnya pada masa yang sama, kita bagi tahu benda yang perlu dilakukan. Ini yang isu besar hari ini, generasi Y dan Z. Saya pun sama, itu sebabnya nak tak nak terpaksa jugalah. Okey, saya rasa itu saja soalan yang terakhir yang kita ada. Okey. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ya, Nazri. Ya, sudah terjawab semuanya ya pertanyaan dari teman-teman. Luar biasa sekali materi yang jenengan sampaikan tadi. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, ada kalau development mental aspek tadi ada 3 aspek yang penting ya Pak ya, yang mempengaruhi development mental, yaitu biologikal, terkait gen, lalu aspek kognitif dan sosial emosi, begitu ya Pak ya. Dan di learning teori ada aspek feedback, perceiving, deciding, acting tadi seperti yang dijelaskan melalui analogi merak dan penguin, seperti itu ya Pak ya.
Baik, kalau seperti itu insya Allah sudah cukup ya. Dari Ibu Rati mungkin ada tambahan atau Bu Wiwit? Oke, baik. Alhamdulillah seluruh prosesnya sudah diselesaikan untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih sekali Dr. Nasri atas kesediaannya untuk di sesi yang kedua. Kemudian nanti kita masih ada satu pertemuan lagi. Mudah-mudahan ada keseruan lagi, ada kejutan lagi dari Pak Nasri. Mudah-mudahan nggak ada PR lagi. Oke, baik. Terima kasih. Berarti nanti teman-teman kita semua punya PR ya sampai hari Rabu ya. Pak Nasri ya, nanti kita bisa mengisi, kemudian nanti akan dibahas di tatap muka yang ketiga dengan Pak Nasri. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman semester 7. Terima kasih Bu Wiwit, yang paling penting saya terima kasih sekali untuk Pak Nasri atas kesediaannya. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Nasri, Ya. saya WA terakhir itu minta maaf teman-teman boleh boleh live ini Bu Wiwit mau